Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum? Ustaz Sufri bin Karmin. Alhamdulillah bil khair. قبل أن نبدأ درسنا أولا هيا نقرأ الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بعد قليل إن شاء الله سندرس الموضوع الآلات في المطبخ. الآلات في المطبخ بمعنى peralatan di dapur ataupun peralatan-peralatan yang ada di dalam dapur. طيب أيها التلميذ انظروا إلى الصورة. Surah maknanya gambar. Gambar yang ada di depan antum sekarang ni. أخذت هذه الصورة من الكتاب اللغة العربية للسنة الثالثة في الصفحة 39. Ustaz ambil gambar ni pun daripada buku teks Bahasa Arab tahun 3 yang ada daripada antum. Antum boleh cek dalam buku teks antum. طيب أي نقرأ الكلمات الآتية معا. Kita baca sama-sama lah kalimah-kalimah yang dalam ni. Kita tengok sebutan yang betul, bacaan yang betul. Awalan syaukatun. Thaniyan mil'aqatun. Thalithan milhun. Rabi'an kubun. Khamisan sikkinun. Sadisan sukkarun. Sabi'an finjanun. Thaminan sahnun. Tasi'an ibriqun. Naqra marratan thaniyah. Kita baca kali kedua. Syaukatun. Mil'aqatun. Milhun. Kubun. Sikkinun. Sukkarun. Finjanun. Sahnun. Ibriqun. Naqra marratan thalithah. Kita baca kali ketiga. Syaukatun. Mil'aqatun. Milhun. Kubun. Sikkinun. Sukkarun. Finjanun. Sahnun. Ibriqun. Jadi sebutan-sebutan yang kita baca tu kena betul lah, supaya makna dia pun betul dan tak lari daripada makna dia. Ayuhat tullab, الآن هيا ننظر إلى المعنى الكلمات. Makna-makna yang kita baca tadi tu. Sekarang yang ada di hadapan antum iaitu syaukatun. Ma makna syaukatun? Wa'tikum 5 daqiqah lil ijabah as-su'al. Ustaz bagi 5 saat untuk fikir apa syaukatun, apa makna syaukatun. Baik, khalas. Alhamdulillah. Syaukatun bermakna garfu. Syaukatun makna dia adalah garfu. Ma makna mil'aqatun? Mil'aqatun. Unzur ila kitabukum. Lihat kepada buku antum semua. Unzuru ila kitabikum. Ma makna mil'aqatun? Mil'aqatun bermakna sudu. Ahsantum. Bagus. Jawapan dia adalah sudu. Ma makna milhun? Unzuru ila kitabikum. Ma makna milhun? Baik, milhun bermakna apa dia depan antum tu adalah garam. Milhun makna dia adalah garam. Seterusnya kubun. Ma makna kubun? Kubun ni kita selalu guna
sehari-seharian kita, dalam kehidupan seharian kita, kita selalu guna kubun. Apa makna kubun? Kubun bermakna gelas. Maknanya kita guna setiap hari gelas untuk kita minum. Jadi kita gunakan kubun, maknanya adalah gelas. Dan ma makna sikinun. Sikinun. Sikinun ni dia bahaya, sangat-sangat bahaya. Kalau kita tak pandai nak gunakan dia, dia boleh mencederakan kita. Apa dia? Cuba teka. U'tikum khamsah daqiqah. Ustaz bagi 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Ahsantum. Sikinun bermakna pisau. Pisau sangat bahaya kalau kita tak pandai nak guna. Boleh menyebabkan kita menjadi, tangan kita ataupun anggota tubuh kita menjadi luka. Jadi berhati-hati dengan pisau. Berhati-hati dengan sikinun. Al-an sukkarun. Unzuru ila kitabikum. Apa makna sukkarun? Sukkarun penting bila mana kita nak guna untuk buat air. Tak ada sukkarun, nanti kita minum jadi tak sedap. Apa makna sukkarun? Sukkarun bermakna gula. Mana gula kalau ada dalam air, sedap kita nak minum. Kalau tak ada gula, kita akan minum air rasa tawar. Tak ada gula kan? Okey, baik. Al-an finjanun. Finjanun terus dia lebih kurang sama dengan kubun. Cumanya finjanun ni dia berbeza dengan kubun. Sebab apa? Sebab finjanun dia ada telinga, iaitu cawan. Kubun digunakan untuk, kebiasaannya adalah air yang sejuk. Finjanun biasa digunakan untuk air-air yang panas, supaya kita pegang telinga dia tu, supaya kita tak rasa panas. Dan sahnun. Sahnun, apa makna sahnun? Sahnun ni biasanya kita menggunakan untuk makan benda yang berkuah. Jadi kita mesti tahu apa dia. Cuba antum teka. Apa makna sahnun? Wahid, ithnani, thalatha. Baik. Sahnun, mangkuk. Mangkuk kita gunakan biasanya untuk makan makanan yang berkuah lah, kan? Wa akhiran ibriqun. Ibriqun huwa ma'ruf indana. Huwa ma'ruf indana. Dia masyhur. Dia banyak orang tahu ibriqun. Budak-budak pun tahu apa makna ibriqun. Ibriqun bermakna cerek. Cuma sekarang ni kita jaranglah dah guna peralatan ni. Kan? Zaman dulu kita selalu guna peralatan ni. Alhamdulillah nahnu na'rifu ma'nal kalimat. Kita dah tahu makna-makna kalimat yang alladzina yaqra'una fil awwal dars. Dalam awal pelajaran tadi itu gambar yang kita tunjukkan tadi, kita dah tahu makna-makna kalimat syaukatun, garfu, mil'aqatun, sudu ila akhiril kalimah, sampailah akhir kalimat yang terakhir iaitu ibriqun, cerek. Jadi fil matsbakh, di dapur, alat-alat tersebut diletakkan di tempat-tempat yang tertentu. Hal antum ta'rifun suratain? Adakah kamu tahu dua gambar yang fi amamikum, di depan antum semua ni? Gambar dua di hadapan antum ni, makna dia dalam bahasa Arab. Unzur ila surah, gambar fi yaminikum, di sebelah kanan antum. Fi yaminikum. Yamin maknanya kanan, sebelah kanan. Fi yaminikum. Ma makna al-mari fil lughah al-arabiyah? Dalam bahasa Arab kita panggil al-mari apa? Iaitu al-khizanah. Al-khizanah. Al-mari dalam bahasa Arab al-khizanah. Hayya naqra' ma'an. Wahid, ithnani, thalatha. Al-khizanah. Maratan thaniyah. Al-khizanah. Khizanah bermakna al-mari. Baik, unzur ila surah fi shimalikum. Kita tengok pula gambar yang berada di sebelah kiri antum. Kita tahu tu laci. Walakinna, tetapi laci fil lughah al-arabiyah, hal antum ta'rifun?
Apa tahu tak makna laci dalam bahasa Arab? Ayah. Baik. Laci dalam bahasa Arab fil lughah al-arabiyah huwa ad-durji. Laci dalam bahasa Arab kita panggil ad-durji. Laci ad-durji. Ayah naqra ma'an. Wahid, ithnani, thalatha. Ad-durji. Marratan thaniya. Ad-durji. Ad-durji bermakna laci. Al-khizanah bermakna almari. Jadi dua gambar ni lah yang kita meletakkan peralatan-peralatan dapur yang kebiasaannya kita letakkan. Baik. Hayya nanzur, mari kita lihat kepada peralatan-peralatan yang nahnu nada'u fil khizanah, yang mana kita letakkan peralatan-peralatan tersebut. Nada'u fil khizanah, kita letakkan ianya di dalam almari. Baik, kita lihat. Yang pertama, ma huwa finjanun. Nahnu nada'u finjanun fil khizanah. Kita meletakkan finjan di dalam khizanah ataupun di dalam almari. Baik, thanian sahnun. Nahnu nada'u aidan sahnun fil khizanah. Kita juga meletakkan sahnun ataupun mangkuk di dalam almari. Thumma ibriqun. Ibriqun aidan. Kita letakkan fil khizanah. Kita letak juga di dalam almari. Kubun. Kubun. Kubun aidan. Kubun juga kita letakkan fil khizanah. Nahnu nada'u kubun fil khizanati. Baik, sukkarun. Na'rifu sukkarun, gula. Gula pun kita letak di dalam almari. Fil khizanah. Kalau letak merata nanti semut makan. Milhun. Milhun. Nahnu nada'u milhun fil khizanah aidan. Kita letakkan milhun, garam juga di dalam almari. Jadi inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wahid, isnani, salasa, arba'a, khamsah, sittah. Al-alat alladhina nada'u fil khizanah. 6 alat ni lah yang kita bincangkan di awal tadi. 6 alat ni adalah yang kita letakkan fil khizanah, yang kita letakkan di dalam almari. Baik. الآن هيا ننظر أي الآلات الذي نضع في الدرج. Kita laci, kita tahu fi durji. Jadi kita tengok sekarang ni alat-alat apa yang kita letakkan di dalam laci. Baik, awalan sikinun. Unzur ila ad-durji. Terdapat sikinun fid durji, nampak ada durji, di fid durji ada sikinun, pisau. Baik. Thaniyan syaukatun. Unzur ila surah, kita lihat pada gambar. Maujud syaukatun fid durji. Ada syaukatun, garfu di dalam laci. Baik. Wa maujud aidan mil'aqatun fid durji. Sudu pun ada di dalam laci. Mana kita letak sikinun, syauqatun, mil'aqatun fid durji. Kita letak 3 alat ni, kebiasaannya kita letak di dalam laci. Alhamdulillah, intahayna ad-dars fi hadha al-yawm. Kita dah sampai penghujung, tamat dah, habis lah kita punya pelajaran untuk hari ini, iaitu berkaitan al-alatu fil matbakh, iaitu peralatan-peralatan di dalam dapur. Yang kita tahu kita biasa gunakan, tetapi dalam bahasa Arab kita jarang gunakan. Jadi kita boleh mempraktikkan penggunaan peralatan tersebut dengan menggunakan dalam bahasa Arab. Contohnya, kita punya hiwar ataupun percakapan harian kita tu, ibu adik nak mil angkah. Ibu adik nak mil angkah sudu. Ataupun
Ibu, aina kubun? Ibu, di mana kubun? Di mana kubun? Gelas. Contohnya. Kita tukar perkataan-perkataan yang biasa kita guna tu kepada perkataan bahasa Arab. Contohnya sukkarun, gula, milhun, garam, syaukatun, garfu dan sebagainya. Jadi kita tukar, jadi kita boleh mempraktiskan bahasa Arab dalam percakapan harian kita secara tak langsung. Ibu dan ayah kita yang tak belajar bahasa Arab pun kemungkinan kalau yang belajar bahasa Arab dah tahu. Yang tak tahu boleh jadi tahu mil'aqatun tu adalah sudu. Contohnya sukkarun adalah gula dan sebagainya. Wa akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.